A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Tahniah ya, Puan Zainon dari Canberra, Singapura. Orang pertama yang menyapu tabah, lepas tu Sabri Das. Kedua, Cik Arman Kafrizol, JB. 4, Aina Zandar, ni lama tak nampak ni. Samsiati, Nur Azin, Nani Triana, Kamisah Rasman, ya. Ni pun kawan dari Singapura. Hairul Hazri, saya Zuraida Ismail, Ferlita Ubara, Nazmi Aini Zuraini, Jebon, ya, siapa lagi? Ni laju sangat ni. Mahalil Mutalib, ya. Mahalil Mutalib, Zaris, Nur Atika, Coach Hamijah, ya. Lela Morina, Cik Wan Zahra Kail, ya. Wong Jawa pun dah masuk tu dia. Wong Jawa dah masuk. Mandri Lita Welita, Saidi Lamid, lajunya ni, ya. Like dan share, ya. Like dan share, guys. Hasnah Syari masuk, anak Cikgu Syari, ya. Saidi Lamid, Lida Muhammad Sharifah Azizah, Siti Marimah Singapura, Encik Jejai, lama tak nampak, ya. Ayah Rohazman, Asni, Mokhtar Nordin dah masuk, Cikgu dah masuk, Siti Marimah dah sebut, Permata Hati, Waalaikumsalam, Syidar Ruslan, Siti Salmia, ya. Siti Chumli Ganas, tu dia Arsenal punya geng. Intan Sumaya, Suhaila Mat Nasir, M Nasir, Saidah Ida, Zahara Maknur. Like dan share, guys. Cepat pada 10 geng, 10 grup. Amy Hamidah dah sebut, Salina Yusof, Umi Kalsum, Ida Hafidah, Lita Welita, Rifa Marjan, Intan Sumaya dah sebut semua ni. Zakhir Karim, ya. Lepas tu Rifa Marjan dah sebut, Mardiyah Ra'yah, Permata Hati, Wong Jawa dah sebut tadi. Siapa nama ni? Ramlah Zul, Sharifah Azizah, Sarah Ismail, Ayah Rozman. Like dan share, guys. Like dan share. Yang cepat-cepat. Saidi Lamid, Dr. Narimah dah masuk, Norizan Syamsuddin, Umi Kalsum dah, Saidi Sedekah Subuh settle, ya. Subuh pun dah habis dah. Sabri Das. Jordan J. Kenneth, bagus. Said Imran dah masuk. Nazmi Ismail Osman, Jordan dah, ya. Siti Hajar Ahmad, mana ni tu Abbas, kalang kabut ni, ya. Ramai sangat, laju sangat, ya. Litawa, Yusnita, Tabung Korban dah masuk. Waalaikumsalam. Salah Siang Muradi, Zainab Abdul Qadir, Permata Hati dah sebut tadi. Nurizan sebut dari kontak kawan-kawan dia, Abdul Rahman, ya. Siapa lagi? Siti Fatimah, Sarah Ismail, Nurul Olines, Maya Sarah, Permata Tidak. Dah share dah, ya. Dah share 133 share. Wow, good. Laju. Patch Adam Story dah masuk. Rosnah Juzan dah masuk. Didi Zari, Hazira Sudar dah masuk. Jawada. Siapa lagi? Ya. Maya Sarah, ya. Roziah Dahalan, Zainab Hassan, ya. Siapa lagi? Rohaya Ma'il. Kenapa ni lagi, ya? Zaim Hadi Miskam dah masuk. Saidah Idah dah masuk. Didi Zari, siapa lagi, ya? So 169 share. Wow, cantik, ya. Sikit lagi. Roya Mali, Rifa Marjan, Saidah Idah dah. Zaim, Syamsina Zaad, Amaris Gita Smith, ya. Kenapa tak dapat yang ini saja, ya? Orang yang berulang-ulang, ya. Belum ada yang masuk baru, ya. Syamsina sudah. Amaris, MY, Sabirin Sabik, Nurlinda, Zainab Hasan dah share dah. Amari kita tadi dah sudah. Siapa lagi?
Cepat. Ya, like dan share kepada gang Sarawak mungkin yang boleh ya. Baru 190. Oh, 190 dah. Cepat sikit lagi. Ya, sikit lagi. Genapkan 200. Sabirin Sabik dah. Nurlinda, Zainab Hassan dah share. Terima kasih. Fatimah Ayub, Mas Ayu, Permata Hati dah sebut tadi. Adam Farm Keluang. Adam Farm Keluang. Ni jangan nampak ni. Siti Afsakula dah. Nur Azlina, Mas Ayu 195. Sikit lagi. Alia Ginger. Tu dia Halia. Ya. Alia. Oh, ni dia tempat-tempat memang Halia ya. Alia Ginger. Assalamualaikum warahmatullahi hati dan Rosmi alias 201 dah. Okey. Jom kita start. Sandra Ellen, Abdul Rahman, Saiful Pun Nizam, Mila Ahmad, Fatimah Ayub, Suhaida Osman, Mansna Anis, Syariat, Suhaida Osman dan yang lain ya. Alright. So 116 masuk kelas, 204 dah share. Terima kasih banyak-banyak. Hari ni topik baru. Topik yang sangat relevan all the time lah ya. Sebab tiap-tiap hari orang bertanya. Semalam pun Tok Abah di mana? Semalam Tok Abah di Seremban. Di Hotel Palm Hotel ya. Kompleks ya. Di Seremban ya. So Tok Abah tak pernah pergi ke hotel tu. Kita ada program tajaan yang di ketuan tu dijalankan oleh MAINS, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, sangat aktif ya, dengan Datuk Dr. Sheikh Aziz ya, tu kawan baik Tok Abah sejak masa belajar di Wisconsin, USA. Beliau sebagai ketua pengurusi atau chairman kepada MAINS. Luar biasa ya, bila orang yang pentadbir, orang yang berfikiran berwawasan jauh, maka luar biasa. Sebelum Tok Abah memberikan motivasi semalam, Ustaz Don dengan Ustaz Bukhari berbincang tentang mendapat keberkatan tanpa rasuah dan juga bagaimana nak menggalakkan seluruh umat di Negeri Sembilan membayar zakat dan juga berwakaf. Ya, tanya pada mereka semalam, dikata sekitar 40% orang Islam yang keluarkan zakat. 40%. Jadi masih rendah. Di Selangor pun kurang lebih begitulah yang Tok Abah faham ya, daripada lembaga zakat ya. Selangor pun tak sampai 50% ya pembayar zakat yang patut bayar zakat tapi belum. Padahal memanglah LHDN wajib ya. LHDN wajib dari segi dunia, tetapi zakat wajib dari segi akhirat. Rukun Islam lah guys. Ya, tapi ramai orang bukanlah meremehkan, tapi tak berapa ingat nak bayar zakat walaupun dia bayar income tax. So dua-duanya penting, tapi of course rukun Islam ya, faham kan, selamat di dunia, selamat di akhirat. You cannot go poorer if you bayar zakat. Lagipun kalau bayar zakat, maka dia akan ada kontra dengan LHDN. LHDN kata cukai yang patut bayar 10,000. Awak bayar zakat 5,000, maka tinggal bayar 5,000 untuk LHDN. Dunia dapat, akhirat menang. So guys, orang Selangor, orang seluruh Malaysia, tolong bayar zakat. Wajib dan tak sampai 5% orang Islam ya di setiap negeri yang Tok Abah difahamkan yang bayar zakat. Come on guys, come on. Ni jangan main-main, ya, tak berbaloi hidup kalau tak bayar zakat. Ya, sembayang tapi sembayang dengan zakat sama fardu. Ya, rukun Islam. Sembayang dibuat tapi zakat dia tak buat. Apa cerita? Tok Abah pesan dengan kasih sayang ya. Tak ada western interest. Bukan ada commission pun, tapi mudah ya, dapat commission dari Allah. Dapat insya-Allah. Ya, kita mudah-mudahan. Alright. Ya, program kita ditaja oleh webinar pada 19 Oktober. Ni dah makin dekat ni, hari 6. Ya, tinggal 2 minggu saja lagi. Ya. Tak sampai 2 minggu, 13 hari lagi kita akan bersama insya-Allah kalau panjang umur pada hari Rabu ya. Hari ni hari Khamis, so Rabu 2 minggu lagi kita akan bersama dalam webinar motivasi berkesan di tempat kerja yang sangat powerful, yang sangat penting, yang sebenarnya wajib kita semua memperkasa komunikasi hablum minan nas untuk dapat juga hablum minallah. Macam mana kita dapat hablum minallah kalau dengan hablum minan nas pun kita tak dapat berbaik-baik. Macam mana nak berbaik dengan Allah? Jadi sama penting hablum minallah wa hablum minan nas. Gitu. So, kemahiran berkomunikasi di tempat kerja satu kewajiban, bukan satu pilihan. Jangan kata aku memang suka pendiam, aku memang suka sendirian, aku memang tak nak kacau orang, aku tak nak orang kacau aku. Salah. Khairunas anfa'uhum linas.
Sebaik-baik manusia, orang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Macam mana nak beri manfaat kalau tak nak campur orang? Alright? Okay guys, come to our webinar pada 19 Oktober. So bos-bos, please send your staff. Majlis Perbandaran, sekolah, universiti, kilang, syarikat, jabatan, kementerian, hantar ya staff ke program kami, insyaAllah. Sangat berbaloi akan mudah-mudahan asbab mereka ubah diri. Tok Abah tak ubah orang, tapi mereka ubah diri sebab bimbingan Tok Abah. Ya, mudah-mudahan ada juta orang di dunia yang berubah asbab, ya. Tok Abah punya bimbingan. Tok Abah bimbing, bagi tip, bagi inspirasi. Untuk apa? Untuk mengubah diri Tok Abah sendiri. Tapi impaknya mereka mengubah diri. Alhamdulillah. Ya, Tok Abah tak pernah cuba nak mengubah orang. But I'll give tips. Termasuk hari ni lah. Hari ni kita tips kita lah. Tips atasi minda yang negatif. Bersangka buruk, husnuzon, su'zon. Dan Tok Abah pernah sebut banyak kali. Ada dua ramai pakar yang mengkaji. Ada pakar kata kita berfikir antara 30,000 hingga 50,000 kali sehari. Kita berfikir about 30k to 50k per day. Ada pula kata Einstein kita berfikir 2-3 kali setahun. Itu dia punya based on definition, ya. Apa maksud berfikir? Einstein kata kebanyakan orang berfikir 2-3 kali setahun. Tak malu ke? So mudah-mudahan kita jadi orang berfikir dan berfikir cara yang positif. Kenapa sibuk-sibuk nak berfikir cara positif? Ya, kita manusia biasa, kadang kita negatif. Ya, Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. So kita bersangka baik dengan Allah, Allah akan jadikan kita seperti yang kita sangkakan. Ya, kata pakar psikologi barat, what you can conceive in your mind, you can hold in your hand. Apa yang kita bayangkan dalam kepala, yakini dalam kepala, insyaAllah kita dapat pegang. Artinya, apa yang kita fikir, itu yang kita dapat. Maksud hadis sebenarnya tu. Ya, alright? So, tips untuk atasi minda negatif, untuk lebih positif. Ya, so langkah pertama. Langkah pertama, of course lah. Ya, kita dah sebut tadi. Hampiri Tuhan, hampiri Allah, dengan dan juga hampiri manusia. Berbuat baik dengan Allah, ya. Rapatkan hubungan kita dengan Allah dan rapatkan hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, langkah pertama. Artinya jaga ibadah, jaga our spiritual obligation. Tanggungjawab spiritual kita kena buat. Orang Islam sembahyang 5 waktu dan rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6 kena dipatuhi. Orang sahabat-sahabat kita, orang Kristian, Hindu, Buddhis, Bahai, Kristian dan sebagainya, maka ikut cara masing-masing. Ya, lakum dinukum waliyadin, ya. So anda dengan agama anda, kami dengan agama kami. Mudah-mudahan kita dapat hidup bersama, ya. Okey, dalam keadaan yang harmoni, satu keluarga Malaysia. Jebon, Zainab Hasan, Amy, ada orang baru tak yang masuk? Belum ada yang nampak, ya. Semua orang yang dah sebut, ya. So mudah-mudahan Sebah Ramli tak sebut tadi, Mas Najwa Ibrahim, Anggrini JS, Norhana Isnin, ada Ji Fadil, ada juga orang baru Puan Buhari, ya, Jamila Harun, Misa dan yang sebagainya, ya. So jom beritahu kawan-kawan agar ramai lagi yang dapat join kita punya FB Live pagi ni, ya, yang ditaja oleh yang dibawakan oleh webinar pada 19 Oktober, kemahiran komunikasi di tempat kerja yang relevan untuk semua situasi lah. Ya, 80% yang kita bincangkan, nama tajuk program webinar ialah komunikasi berkesan di tempat kerja, tapi komunikasi yang di rumah pun relevan dalam masyarakat, dalam jamaah, dalam NGO, dalam di masjid, masih relevan. Ya, cuma ada ubah suai adaptasi sikit-sikit sana sini. Baik, yang pertama, ya, kita punya spiritual obligation dan kita punya human obligation, social obligation. Nombor 2, untuk kita mempunyai minda yang positif, sebab Allah bertindak seperti sangkaan kita. Minda positif akan datang menarik benda-benda positif. Minda bersangka buruk, negatif, buruk akan datang. You fokus pada penyakit, penyakit akan makin berat kepada diri. Fokus pada ubat, pada solusi, pada kesembuhan, itu yang akan datang insyaAllah. Based on the hadis Qudsi, Allah seperti sangkaan hamba-Nya. Ya, so apa nak buat? Langkah kedua. Langkah kedua ialah
Qalbu mengawal fikiran. Jadi kalau untuk dapat pemikiran yang positif, maka kita kena cuci qalbu. Yang Tok Abah dah sebut all the time. Tapi semalam pun Tok Abah sebut di kalangan 300 peserta program, ya, di Dewan PAM hotel, ya. PAM, dia kat mall, PAM Mall hotel lah, ya. Bagus, hotel yang cantik dan makannya sedap, subhanallah, ya. So Tok Abah tanya semalam, berapa orang yang malam tadi sempat solat taubat sebelum tidur? Adalah sekitar 3%. Out of 300 people, ya, tak sampai 10 orang yang angkat tangan. Tok Abah tanya, jangan merendah diri, tolong angkat tangan. Tok Abah nak buat survey, ya, untuk mengetahui situasi semasa di dalam dewan tu lah. Ni very kata orang, unscientific sampling lah, purposive sampling, tapi bolehlah gunakan sebagai panduan saja, ya, sebagai estimation, ya. Dan Tok Abah tanya juga, berapa orang malam tadi sempat memaafkan semua orang sebelum tidur? Adalah 2-3 orang, about 1%. Yang solat taubat about 2%. Yang memaafkan semua orang 1%. Yang bermaaf-maafan suami isteri about 1-2% lah, ya. Nampak tak? Jadi macam mana, guys, ya. Tok Abah ni bukanlah bosan, tapi dah cakap puluh ribu kali, ratus ribu tak tahulah, 10,000 confirm lah. Sejak tahun 70-an sampai sekarang dah 40 tahun lebih bercakap. Sejak tahun 70-an bercakap, maafkan semua orang, solat taubat, istighfar, solat taubat, maafkan orang, solat taubat, istighfar, maafkan semua orang. Dan Tok Abah sebut, memaafkan semua orang tiap-tiap malam adalah sifat penghuni syurga. Dan masih juga ramai, susah nak maafkan semua orang. Memaafkan orang bukan sebab nak seronokkan, bagi bebas cukai orang yang dimaafkan, bebas cukai, ya. Tapi kita memaafkan orang sebab kita nak rawat diri kita, nak betulkan hati, nak betulkan kepala supaya tidak negatif. Isu kita pagi ni ialah bagaimana nak mengatasi minda yang negatif, negative thoughts. How to address the issue of negative thoughts. How to deal with it? Ialah dengan cuci hati. Sebab hati kawal fikiran. Hati bersih, fikiran positif. Hati bersih, fikiran positif. Hati bersih, fikiran positif. Guys, it's for your own good. Kita rawat hati dengan memaafkan orang untuk kita bersih hati, tenang fikiran, muka comel, badan sehat, rezeki terbuka, Tuhan sayang, orang sayang. Kita maafkan orang untuk kebaikan diri kita. Bukan sebab senang cakap nak maafkan orang. Tiap-tiap kali tak apa bercakap, masih ada orang tanya, yalah awak tak kena, bolehlah cakap maaf. Senang cakap tapi susah buat. Yalah bila awak fikir cara negatif memang susah nak maafkan. Senang kena tipu, kena sabotaj, kena fitnah, kena gosip, kena bully. Senang nak maafkan orang. Tok Abah kata, you maafkan orang sebab nak rawat diri you. Supaya awak hati bersih, supaya doa you makbul, supaya Tuhan sayang awak, manusia sayang awak. Bila awak maafkan orang supaya awak sehat, awak untung, awak dapat naik pangkat sebab hati bersih, doa makbul. Nampak? You maafkan orang untuk kebaikan diri, bukan untuk kebaikan orang yang kita maafkan. Tapi dia punya kaedah, uslub dia, metodologinya ialah dengan berbaik-baik pada orang lain. You maafkan orang untuk repair diri, rawat diri, dan bangunkan diri, cantikkan diri, sehatkan diri. You kalau marah, dendam kat orang, mudah kena penyakit. Marah, dendam, fed up, cemburu, benci, mudah kena penyakit. Penyakit adalah makhluk Tuhan. Engkau. Dan penyakit perlukan makanan. Baru tahu. Makanan kepada penyakit lah dendam, marah, benci, fikiran negatif, hati kotor. Ini semua makanan untuk penyakit. Jadi kalau kita negatif dalam diri kita, termasuk enggan memaafkan orang, penyakit mudah bertapak dalam diri kita. Siapa kata? Ulama kata. Khalifah Umar Abdul Aziz kata. Ulama Hasan Basri kata. Ya. Dan sebenarnya ada sabda Nabi. Cuma Google, ya, Google. Sebab kalau kita menyebut, kita sandarkan kepada Nabi, walhal Nabi tak sebut, nanti kita memang menempah neraka, ya. Cuba Google.
Tok Abah ingat daripada apa yang diajar oleh guru-guru Tok Abah bukan orang bidang agama. Jadi memang kena bergantung kepada guru-guru punya didikan dan ajaran. Sampai sekarang, umur 71, Tok Abah masih belajar tentang agama. Sikit-sikit sampai meninggal dunia. Malam tadi belajar bahasa Arab untuk faham Quran. Malam sebelumnya belajar fiqh daripada Piu Salman yang berbelas tahun belajar di Mesir, di Al-Azhar. So ramai orang yang memang kagum dengan ilmu Ustaz Salman, umur dia 40 tahun. Oh ya, program kita juga dibawakan oleh Tabung Korban. Tadi ada sahabat Tabung Korban tadi yang telah berkongsi tabung korban. Jom kita menabung. Jom, ni ibadah korban ni pun satu perkara yang sangat penting lah. Sangat-sangat penting. Walaupun sunat muakkad, tapi ianya mencuci diri kita, memajukan diri kita. Dan amalan sunat yang sangat-sangat Allah suka ialah ibadah korban. Sangat luar biasa. Jadi ada duit boleh, bukan masalah ada duit. Nak 1000 daya, tak nak sudahlah. Tak nak, tak payah bincang lah kan, dah tak nak. Tapi kalau kita menabung online, very user friendly, ada dia punya panel syariah Ustaz Al-To'ah, so memang hebatlah Dan Tok Abah pun tahun musim lepas beli 2 share untuk berkorban dengan Tok Mak melalui tabung korban. Perkhidmatan luar biasa. Sangat cantik, sangat. So ini untuk berkorban di negara sendiri yang lebih afdal. Boleh korban di mana pun satu dunia, keharusannya ada. Mungkin lebih murah. Tapi kita berkorban sebab ramai lagi orang di Malaysia yang perlukan daging korban tu. Yang perlu dibantulah. Sebenarnya. Jangan pula monyet dihekra di hutan disuci, anak di pangkuan mati kelaparan. So, lebih afdal kita berkorban di negara sendiri. Boleh tak berkorban di Cambodia? Silakan. Boleh tak berkorban di Bangladesh, di Saudi Arabia? Boleh. Tapi, lebih afdal, lebih aula. Ikut kemampuan. Kalau kita tak mampu sebab dia mahal sikit kan buat kat negara kita, so, menabunglah. Ada lagi apa? 7-8 bulan, 9 bulan lagi. Sebelum next Raya Haji punya bulan so kita menabung. Kalau menabung RM100 sebulan, insya-Allah ada ramai yang mampu, maka sebelum Raya Haji kita ada RM700. Cukup untuk satu bahagian. Contohlah kan, contoh nak 1000 daya, tak payah 1000 daya lah. Nak 10 usaha cukup. Bukan 10, 8 bulan punya usaha. Nak 8 bulan punya usaha, beres untuk menjalankan ibadah korban yang sangat disukai oleh Allah. Tak nak, tak payah bincang lah kan. Dah tak nak, tak payah bincang. Tak payah cari alasan. Orang hebat, tunjuk hasil. Orang gagal, berikan excuses, alasan demi alasan. Kalau bayar untuk Astro pun berapa ratus, ataupun puluh ringgit sebulan. Tak perasan pun. Terus semalam Tok Abah sedih bila ikut estimate pegawai semalam dengan termasuk Datuk Pengurusi Mains, lebih kurang 40%. Orang Islam di Negeri Sembilan yang keluarkan zakat. Kenapa tak 100%? Tak kisah, tak perasan, tak ingat, tak nampak keperluan, susah sangat, tapi sekarang boleh online. Boleh buat potongan gaji. Semalam dia dibantu orang yang datang dibantu ramai yang pergi ke kaunter kat tepi-tepi dewan tu untuk mendaftar dan boleh berwakaf serendah RM5 sebulan. RM5 sebulan. Tak alamak sekali makan. Satu lunch pun lebih daripada RM5. Tapi dengan azbab kita wakaf tu, kita akan melaburkan duit kita untuk selamat di dunia, selamat di alam barzah, alam kubur, selamat di akhirat. Akan mengalir pahala, dan itulah akan membela kita. Membela kita di kubur dan di alam barzah, di alam akhirat nanti. Di mizan. Masya Allah, tak apa pesan kat diri ni. Kita keluarkan zakat dan berwakaf. Masya Allah, hebatnya, seronoknya. Dan it is so easy now. Sebab semuanya user friendly, dibantu oleh semua pihak. So, baik orang seluruh Malaysia lah. Semalam Tok Abah cakap dengan orang Negeri Sembilan. Orang Selangor pun kena, orang daripada Perlis sampai ke Sabah. Jom keluarkan zakat. Untuk tolong diri kita dan memenuhi satu rukun Islam.
ya, yang sangat hebat. 2,5% selepas dipotong. Potong pelepasan untuk isteri, untuk anak, untuk menanggung mak bapak, untuk anak ke IPD, semua dah dipotong-potong. Balance tu yang dikeluarkan 2,5%. Alah, sikit sangat. Dan ianya membantu untuk mensucikan rezeki dan memuaikan berkat, dan akan bertambah-tambah. Allah akan tambah. Allah akan tambah. Allah akan tambah. Takkan miskin orang berzakat. Takkan miskin orang bersedekah. Sedekah pun takkan miskin ikan pula zakat. Sedekah tu sunat. Ya. Zakat itu wajib. Gitu. Ya. Tok Abah bukan orang agama, tapi excited, seronok sebab nak ingatkan diri dan ingatkan orang lain. Cara terbaik untuk ingatkan diri, ingatkan orang lain. Okey. Ya, program kita juga dibawakan oleh, inilah seperti biasa Tok Abah sebutnya, Kodisi Plus. Ya. Banyak Cordyceps militaris. Asasnya Cordyceps militaris herba. Ya, yang banyak antioksidan. Antioksidan ini bertindak sebagai membersihkan kotor-kotor dalam badan, toksik dan sebagainya dibuang, ya, dia macam vacuum cleaner. Absorb ya, sedut, maka badan kita mudah-mudahan in the long run jadi lebih sihat long run. Macam orang Ganu pula, ya. So Kodisi Plus. Ini dah beratus ribu orang di Malaysia telah mencuba, dan semuanya yang Tok Abah dengar mengatakan sangat positif lah, ya, ada kesan yang baik pada mereka, termasuk diri Tok Abah. Alhamdulillah. Ya, okey ya. Come guys, Kodisi Plus ya. Macam nak dapat, ada link kat atas tu. Ada link kat komen pin kat atas sekali tu. Sama juga dengan webinar pada 19 Oktober. Ada link kat atas tu. Ramai tanya, macam mana nak join? Saya nak join. Komunikasi berkesan ni. Link ada kat atas, kat komen pin kat atas sekali. Press the link dan tengok semua ada. Ya, cari mana yang awak nak. Produk ke, webinar ke, dan sebagainya. Okey, come ya, guys. Baik. So, nombor 2, cuci hati dengan berbagai-bagai cara lah. Solat taubat, istighfar, baca Quran, maafkan orang, ya, bermaafan suami isteri, ya. So, sedekah subuh tadi, tahniah ya, sedekah subuh. Semua ni semua kaedah, dan keluarkan zakat. Lagi, tadilah berwakaf, semua nak cuci hati. Nombor 3. Tip nombor 3 ialah fokus kepada situasi semasa. Elak fikir yang lepas atau sibuk risau tentang yang akan datang. Baik kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, semalam sudah berlalu. Kalau awak fikir-fikir stres, otak jadi negatif, ya, sedih, dan ingat yang lepas. You cannot change anything. You cannot change the past, but you can influence the future by becoming more positive today. You tak boleh ubah yang lepas, tapi awak boleh berusaha untuk memperbaiki yang akan datang. Caranya, bersyukur dan appreciate the present thing. Fokus kepada situasi semasa. Semalam adalah sejarah, besok belum pasti kita masih hidup, tapi kita ada hari ini. Nak buat baik, hari ini. Nak maafkan orang, hari ini. Nak solat taubat, hari ini. Nak ucap terima kasih, hari ini. Nak sedekah, hari ini. Nak potong gaji untuk wakaf, hari ini. Untuk nak bayar zakat secara potongan gaji, hari ini. Siapa kata duit tak boleh bawa ke kubur? Cakap macam tak fikir panjang, macam dia pandai je. Maaf ya. Mana ada duit boleh bawa ke kubur? Sibuk cari duit siang malam. Boleh bawa ke kubur ke? Jawapannya boleh. Mana boleh duit tak boleh bawa ke kubur? Tapi dengan cara betul lah. Awak sedekah hari ni, duit tu ibarat dibawa ke kubur tu pahalanya. Tak betul ke? Bukan lawyer buruk. Awak bayar zakat hari ni, ya, bayar zakat monthly, ya. Apa tu maksudnya? Awak bawa duit yang awak sayang tu ke kubur dan ke akhirat. Jangan lawyer buruk. So awak banyak duit kat bank ke kat mana-mana, itu bukan duit awak. Duit aku, nama aku, akaun aku, apa falah kamsah ni? Tak. Duit awak ialah yang awak gunakan dengan cara yang Allah redha. Yang you spend in the right path, in the right way, that's your money. Yang dalam bank may not be yours, you know. Ada pula may not. Bila awak mati, duit awak ke tu? Bila awak mati, itu dah jadi harta pusaka ke tinggalan orang yang tinggal, yang punya duit. Nampak tak? Awak tak boleh bawa ke kubur. Ya, awak dah mati. Tetapi masa awak hidup, awak bayar zakat, awak sedekah, awak berwakaf, awak bagi orang makan, you buat benda yang baik, maka awak akan bawa duit itu ke kubur. Pahalanya, fadilatnya, ya, gitu. Jangan lawyer buruk, ya. Boleh bawa duit ke kubur. Jangan lawyer buruk. Jangan kata apa mengarut punya ajaran.
boleh bawa duit ke kubur. Ya, so please understand the context. Jangan ambil pula nak buat TikTok, ambil Fadlan Kamsah kata boleh bawa duit ke kubur. So bawa je siap duit banyak-banyak, nanti tanam sama dengan yang meninggal dunia si mati. Kau jangan loya buruk, jangan kuang kuang akal, bukan kuang sopan, kuang akal. Ya, jangan marah. Tok Abah lain semangat sikit begini ya. So fokus pada situasi semasa dan bersyukur dengan apa yang ada, redha dengan apa yang Allah tentukan, tapi move on, move forward. Bukannya aku redha dengan tentuan, dah tak nak usaha lagi. Dah Fadlan Kamsah kata kena redha. Betul, bersyukur dan redha dengan apa yang ada, tapi perbaiki diri. Sebab orang yang beruntung, orang yang berjaya, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Siapa kata kena be static? Siapa kata suruh static? Dah Fadlan Kamsah suruh redha dan bersyukur, tak payah berubahlah. Siapa kata? Bersyukur dengan situasi semasa, tapi move on, move forward, move forward, move forward. Sebab orang yang berjaya, beruntung, orang yang hari ini baik sikit daripada semalam, lebih baik daripada semalam. So must keep on improving, but at every stage of your effort or movement moving forward, be thankful, full of gratitude, redha, bersyukur, and moving forward sampai mati. Gitu. Ya, itu maksudnya fokus pada situasi sekarang ya, dan buat yang terbaik. Semalam sejarah, besok belum pasti awak masih hidup atas muka bumi. Mungkin dah di bawah bumi. Faham ya? Okey. So itu nombor 3 untuk kita, minda yang positif, bersangka baik. Because tak guna kita bersedia memikirkan stres dengan yang lepas. Because you cannot change anything, but you can make a better future by changing today, improving today, your future could be better. Sebab wa'allaisa lil insani ila ma sa'a. Kamu akan dapat apa yang kamu usahakan. Guys, let's go. Nombor 4. Sebelum tu, program ini juga dibawakan oleh geng kepada Excel Pro ialah ini Excel Plus. Excel Plus pasal coklat. Ini pun cucu-cucu Abah memang excited ya. Ni sama geng ya. Dengan Excel Pro ni sama geng lah, adik-beradik, tapi dia punya konten berbeza sikit, tapi fungsinya banyak overlap. Tapi ni untuk anak 2 tahun sampai umur 80 tahun. Ada apa? Ada vitamin C untuk immunity, ada kolostrum, susu awal lembu, ada buah tamar untuk bagi tenaga, ada susu ada DHA, ada biji teratai. Biji teratai itu yang unik sebab dia membawa ketenangan asbab. Ya, ada aura ketenangan dalam biji teratai, maka anak-anak yang makan dan bapa anak atau anak nenek anak ya yang makan akan tenang, fokus, bertenaga untuk lebih berselesa dalam mengharumi kehidupan. Ini asbab ya. Bila start aja kita melaburkan sikit aset untuk benda macam ni, kita terus berfikir baik. Itu sebab topik hari ni, tips untuk atasi minda negatif. Awak makan benda-benda yang bagus macam ni, tapi masih bersangka buruk, masih benci, masih dendam, masih marah, masih menyampah. Benda ni tersabotaj dia punya impak. Dia punya impak jadi kosong. Ada ketirisan impak daripada pelaburan ni. Jadi kita dah ambil ni untuk anak cucu kita positif. Contohnya mak bapak, awak dah bagi makanan tambahan Excel Plus pada coklat yang untuk merangsang anak untuk jadi positif. Tapi awak masih kata, kau ni kenapa bengap, bodoh, degil, malas, kurang asyam. Ya? Jangan fikir negatif, jangan cakap negatif, itu doa-doa. So, kesan positif benda-benda ni di-nullify, ditiriskan, dinyah cemar oleh awak punya pemikiran negatif. Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Dah sebut 5-6 kali di awal-awal sesi tadi. Okay guys? Ni semua pun ada kat link tu. Boleh dapatkan untuk diri dan untuk anak-anak, insyaAllah. Dah ratus ribu orang telah mencubanya. Ni ada package baru, package Didi and Friend. Dia packaging Didi and Friend and Tok Abah. Tok Abah pun macam Didi ya. Dia punya comel ya. Dia punya bulan macam Didi. Macam Jojo lah ya. Macam Nana perempuan. Kau ni kau jangan fikir macam Nana ya. Tok Abah suka Pak Atan. Pak Atan ada ladang ya. Okey. Baik. So, kita sambung sikit lagi ya. Kita ada lagi 10 minit. So, nombor 4. Nombor 4, Tok Abah dah sebut tadi ya. Kita kena banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Ni pun benda yang Tok Abah sebut all the time. Kepada diri, dan kita ni jangan perasan belum cukup bersyukur. Perasan saja bersyukur. Tapi Allah pun mengesahkan
apa ni, lain syak, bukan. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya. Wa qalil tu mi kecil, sedikit. Amat sedikit, qalilan ya. Sedikit-sedikit ya, step by step. Amat kecil bilangan orang yang bersyukur. Siapa kata? Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi macam mana kita nak jadi orang yang positif minda kalau kita tak bersyukur? Orang bersyukur ni buat apa pun terbaik. Taat perintah Allah. Sebenarnya Tok Abah sebut awal-awal tadi, untuk kita jadi orang yang minda positif ialah rapatkan diri dengan Allah, rapatkan diri dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi kita kena bersyukur dengan buat yang terbaik. Patuhi perintah Tuhan, perintah Allah. Lepas tu banyak sedekah, banyak berkongsi, tolong orang, ini tanda orang bersyukur. Bantu orang, sedekah, belanja orang makan, ya. Dan buat apa pun terbaik. Jangan lupa doakan diri, doakan keluarga, doakan jiran, orang bersyukur, doakan orang lain, doakan bos. Berapa orang yang doakan bos? Tak sampai 2%, 3%. Dalam Malaysia, kajian Tok Abah. Kajian Tok Abah survey lah, tanya. Orang tanya, macam kajian macam mana? Tok Abah tanya lah. Macam semalam pun Tok Abah tanya. Berapa orang yang doakan bosnya? Angkat tangan. Itulah kajian. Kajian yang baik, eyeball rolling. Tidak saintifik, tapi dapat berikan gambaran. Ya, yang kasar terhadap situasi. Barulah kita boleh cakap. Sebab dah tanya. Gitu. Ya. So, jom. Kita kena belajar untuk lebih bersyukur. Sebab, ingat, amat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Bersyukur di hati. Yakin. Ya, segala-galanya dari Tuhan. Bersyukur di mulut. Dengan bercakap yang baik-baik. Nasihat yang baik-baik. Zikir yang baik-baik. Itu tanda bersyukur di mulut. Di samping, Alhamdulillah. Itu pun juga bersyukur di mulut. Dan bersyukur dari segi tindak tanduk. Kata bersyukur tapi tak bayar zakat. Bohong. Awak bohong. Kata bersyukur tapi masih membohong. Tak bersyukur. Kata bersyukur tapi tak solat. Apa cerita? Awak kata berterima kasih pada Allah, iaitu bersyukur, tapi tak solat. Apa cerita? You cakap tak super weekend, guys. Bro. Cakap tak super weekend. Nampak tak? Semalam pun ada orang bertanya. Tok Abah, orang daripada Main sebenarnya. Ada kajian yang terbaru tak tentang berapa peratus orang Islam yang jaga solat 5 waktu? Tok Abah kata dah lama tak buat kajian tu. Tapi ikut kajian orang lain, ada peningkatan. Sejak Tok Abah buat lebih kurang 30 tahun yang lepas punya kajian, yang Tok Abah dapat about 20%. Orang Islam Malaysia yang jaga solat 5 waktu, that was 30 years ago. Jangan ambil tidak dengan konteksnya ya. Tok Abah kata 30 tahun yang lepas, Tok Abah buat kajian. 30 tahun yang lepas, sekitar 20% yang jaga solat 5 waktu. Yang lain tak solat ke? Solat. 1/5, 2/5, 1/365. Setahun sekali, sepanjang raya. Ada. Ni jangan gurau-gurau ya, jangan main ya. Solat itu wajib. Itu tanda kita bersyukur. Sekarang agak-agak berapa persen? Beberapa bulan lepas ada kempen bulan solat. 1 bulan berkempen. Ada tak naik peratusnya? I don't know. Tapi nampak kajian orang lain naik 2-3% saja. Since 30 years ago. Apa cerita ni guys? Apa cerita? Pandemik tak ada kesan ya? PKP tak ada kesan ke? Jom kita jaga solat 5 waktu. Janganlah yang 5/5 pun jangan sombong. Jangan kata aku dah 5/5. Pastikan awak lulus. Lulus tak, Allah terima tak solat awak? Belum pasti. Jadi yang dah solat 5 waktu jangan sombong. Termasuk Tok Abah lah, jangan sombong. Yang belum, kalau yang 5/5 semayang pun jangan sombong, belum pasti Allah terima. Ini kan pula yang tak solat. Ada seorang sahabat tanya Tok Abah, Fadilah, aku ni satu je aku tak buat. Buat masjid aku buat banyak. Dia ni jutawan. Buat masjid aku buat derma anak yang ada. Tolong yatim banyak. Bagi orang makan banyak. Aku tak pernah berzina. Aku tak pernah berjudi. Aku tidak pernah makan benda haram. Aku tak pernah ambil rasuah. Cuma satu je aku tak buat. Aku tak solat. Agak-agak ada peluang tak aku masuk syurga. Paling kurang pun backdoor lah. Dia gurau. Tapi Tok Abah nampak sebagai satu serius. Tok Abah cakap terus terang pada kawan Tok Abah ni. Tok, tak boleh Tok, tak boleh. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. You buat apa pun, you buat 100 masjid pun, yang berjuta awak gunakan untuk buat masjid, you cannot buy syurga dengan cara begitu. Kita wajib solat. Solat itu asas, tiang agama. Tak ada tiang, apa pun amalan kita runtuh kosong, zero. Engkau jangan mana-mana, engkau bukan ustaz. Betul, saya bukan ustaz.
Kita sama-sama ya dari sekolah yang sama ya. So kita kata betul. Tetapi I love you guys. Bro. So jaga solat. Ya, lepas tu dia insaf lah ya, dia insaf. Ya, menangis juga dia. Ya, bukannya handsome pun kalau orang lelaki menangis, tetapi dia menangis lah. Ya, bila Tok Abah cakap dengan terus terang ya. Solatlah, solat. Sebab Allah bagi dia banyak kehebatan. Banyak kehebatan, banyak rezeki. Tapi orang tak solat tanda kufur nikmat, tak syukur. Tak bersyukur. Kalau bersyukur, pasti jaga solat. Kalau bersyukur, pasti keluarkan zakat. Berkaitan. Ya. Dan kalau bersyukur, kita menabung. Ya. Kalau tak mampu untuk terus berkorban, kita menabung untuk berkorban. Melalui tabung korban. Semua masuk. Ya, mudah-mudahan. Okay, guys. Ini Tok Abah cakap ni untuk ingatkan diri. Ya. Dan last untuk pagi ni. Betul lah tu. Kita ada 4 minit lagi. Last. Nombor 5. Kalau panjang umur, mungkin besok hari Jumaat. Kalau sempat ya. Nombor 5 ialah bicarakan diri yang positif. Bercakap pada diri kita secara positif. Gila ke cakap pada diri? Ya, tak gila. Normal. Aku nak breakfast kat mana hari ni? Awak bercakap pada diri awak. Aku nak pakai baju apa hari ni ya? Aku nak pakai baju warna apa hari ni? Bercakap. Aku hari ni ada apa ya? Aku ada appointment. Tok Abah ada appointment pukul 10 dengan Public Mutual. Dia nak buat program dengan Tok Abah. Kita akan mesyuarat online. Ya, pukul 10 pagi. Aku pula ada appointment dengan anak. Ya, lepas tu pukul 11 untuk berjumpa dengan siapa Hadafi, ya, Syed Ghazali Hadafi bercakap tentang branding dan marketing. Lepas tu petang Tok Abah akan buat nota sikit sebanyak. Malam ada kelas bahasa Arab, ada Safawi, ada oral exam. Oral exam untuk buku 4. Ada oral exam kau Jawa nak cakap Arab. So Tok Abah bercakap pada diri. Ya, aku tengah hari nak makan kat mana ya? Aku nak makan apa ya? Nasi goreng ikan masin ke, chicken chop ke, ataupun nak makan shawarma. Itu bercakap pada diri lah guys. Itu bercakap pada diri. Ada orang kata, mana pula kita cakap kat diri kita? Gila ke? Tak gila. Bila awak berfikir, you are talking to yourself. So, untuk atasi masalah minda negatif, bercakap pada diri kita dengan cara positif. InsyaAllah aku boleh. Allah ikut sangkaan hambanya. InsyaAllah aku boleh. Aku akan sihat. Aku mampu atasi. Aku boleh belajar bahasa Arab walaupun dah tua. Ya, aku boleh belajar agama walaupun dah tua. Sebabnya doa Tok Abah masa sedekah subuh. Ya Allah, berikan kami satu mudah untuk belajar. Mudah menangkap, mudah ingat, mudah fokus, mudah faham dan mudah mengamalkannya. Walaupun dah tua bangka. Tok Abah excited nak belajar bahasa Arab supaya dapat memahami bacaan Quran, solat dan sebagainya. Umur pun baru 71. Kalau umur 71 pun masih seronok belajar. Awak yang of course semua yang bersama Tok Abah ni semua lebih muda dari Tok Abah insyaAllah. So let's go guys. Yeah. So cakap pada diri kita positif. Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Kita cakap yang baik-baik, akan baik-baik akan datang. Ya, aku akan sihat, aku akan dapat atasi masalah, aku boleh belajar, aku boleh bantu orang lain, aku boleh bersedekah, aku boleh bersyukur, aku boleh memberkati, cari jalan untuk memberkati rezeki Allah. Aku boleh. Cakap benda yang positif pada diri. Dan ingat, tanpa intervensi, tanpa nasihat, tanpa pesanan, tanpa usaha, tanpa doa, 80% pemikiran kita biasanya negatif. Siapa kata? Kajian satu dunia. Siapa kata? Kajian satu dunia. Google lah. Untuk dapat maklumat, ada benda yang kita boleh Google. Ya. Okey, itu dia yang Sobat sempat bincangkan. Ingat, program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 19 hari bulan Oktober. Komunikasi berkesan di tempat kerja. Sangat hebat, sangat penting, sangat seronok, sangat magical. Ya, I will share 150 tips bagaimana nak berkomunikasi dengan lebih mapan, lebih berkesan di tempat kerja agar bos sayang, kawan sekerja sayang, ya, pelanggan sayang dan yang paling penting Allah redha. Ya, so happy birthday, happy anniversary, happy working day, ya. Selamat dalam perjalanan kalau nak bermusafir hari ni hari Khamis ya. Sebab kalau pagi Jumaat selepas subuh bermusafir wajib sembahyang Jumaat. Itu hukum fiqh yang Tok Abah belajar. Ya, so selamat lakukan yang terbaik. Buat hari ini hari terbaik. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. So jom kita melakukan apa pun dengan terbaik tanda kita bersyukur. Ilal liqa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.